Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryantia Cimetusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Republik Turkiye. Tema Belanjawan Tahun Kewangan 2023-2024 Bersatu Membina Masa Depan yang Lebih Makmur. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berangkat ke Republik Turkiye bagi mengadakan keberangkatan negara yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Mac 2023. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei dan pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Mukadimah Rang Undang-Undang 2023 Perbekalan 2023-2024 dibentang di hari ketiga mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Sejumlah RM5.96 bilion Brunei dicadangkan bagi belanjawan negara bagi perkhidmatan tahun keuangan 2023-2024. Ketika membentangkan rang undang-undang yang bergelar suatu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun keuangan 2023-2024 dan bagi memperuntukkan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan tema belanjawan bagi tahun kewangan 2023-2024 Bersatu Membina Masa Depan yang Lebih Makmur yang akan memfokuskan kepada 3 keutamaan. Pertama, memelihara kesejahteraan awam. Kedua, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan. Dan ketiga, pembangunan moda insan yang dinamik, proaktif dan inovatif. Tema ini dirangka ke arah mengukuhkan lagi
kedayatahanan sosio-ekonomi negara. Kerajaan akan senantiasa berusaha membina asas ekonomi yang berdaya tahan, dinamik dan resilient ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Oleh itu, sektor kerajaan, sektor swasta serta setiap lapisan rakyat dan penduduk perlulah bersama-sama berganding bahu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara yang berpanjangan. Ini juga termasuk penlibatan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau GLCs dan juga syarikat pelaburan langsung asing atau FDIs. Ke arah itu, keutamaan akan terus diberikan kepada peningkatan usaha untuk memperbagaikan dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam menghuraikan fokus pertama, memelihara kesejahteraan awam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan kerajaan akan terus memberi keutamaan untuk memelihara dan melindungi kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk bagi memastikan kestabilan sosioekonomi negara. Ini antaranya termasuk memastikan keperluan-keperluan dan perkhidmatan asas di negara ini akan terus dapat disalurkan dan dinikmati oleh rakyat dan penduduk termasuk golongan yang berpendapatan rendah. Pertama, bagi memastikan sistem rangkaian jalan raya bersepadu atau Integrated Road Network System sejumlah 11.3 juta dengan harga rancangan 926.7 juta di bawah RKN 11 dan sejumlah 14.5 juta di bawah peruntukan perbelanjaan berulang-ulang akan disediakan bagi Kementerian Pembangunan untuk meneruskan kerja-kerja penambahbaikan, pemeliharaan dan peningkatan rangkaian jalan raya. Kedua, untuk memastikan akses bakalan air bersih di negara ini, peruntukan sejumlah 34.8 juta dengan harga rancangan 234.4 juta di bawah RKN 11 dan sejumlah 26.4 juta di bawah perbelanjaan berulang-ulang disediakan khusus bagi Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kerja Raya untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan, penaiktarafan dan penggantian aset-aset berbekalan air. Bagi fokus kedua, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan usaha-usaha ke arah meningkatkan produktiviti negara melalui sektor swasta akan diberi keutamaan. Kerajaan akan memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan sektor swasta dengan meningkatkan produktiviti negara dalam sektor-sektor ekonomi yang telah dikenal pasti melalui perkembangan perniagaan tempatan serta usaha-usaha dalam menarik FDI agar kesan limpahan ekonomi daripada aktiviti syarikat-syarikat berkenaan akan dapat menawarkan lebih banyak peluang perniagaan kepada perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau MSME di negara ini. GLCs dan FDIs juga memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan dalam membuat pelaburan yang signifikan untuk mengembangkan ekonomi negara melalui penyediaan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, meningkatkan aktiviti perekonomian, menyumbang kepada nilai ekspor dan seterusnya mendukung fokus kedua ini. Pembangunan model insan yang dinamik, proaktif dan inovatif merupakan fokus belanjawan ketiga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan untuk meningkatkan kecekapan serta melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran,
profesional dan berkeupayaan tinggi. Kerajaan akan terus memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi dan kualiti sistem pendidikan, mengukuhkan pendidikan teknikal dan vokasional. Ini adalah bagi memastikan penyesuaian berterusan terhadap perubahan persekitaran ekonomi serta penyelarasan moda insan dengan keperluan pasaran pekerjaan di negara ini. Bagi mensejajarkan perancangan tenaga manusia dengan marketability dan employability anak tempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sustainable dan gainful, Manpower Industry Steering Committee ataupun MISC telah ditubuhkan sebagai satu platform untuk mendukung visi Manpower Planning and Employment Council ataupun MPEC. Walaupun suasana ekonomi global diramar masih tidak menentu di sepanjang tahun 2023, namun kerajaan akan terus mempertingkatkan usaha dalam memastikan ekonomi dan pembangunan secara mampan dalam jangka masa panjang. Apa yang diharapkan dengan belanjawan yang dibentangkan ini akan dapat membantu pihak awam dan swasta dalam mengharungi cabaran-cabaran ekonomi global ketika ini, khususnya dalam menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Mengikut laporan suku ketiga tahun 2022 Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, keluaran dalam negara kasar atau KDNK negara mencatatkan pertumbuhan yang positif 0.9% setelah mencatatkan pertumbuhan negatif pada suku pertama dan kedua tahun 2022. Ketika mengongsikan prestasi ekonomi negara Brunei Darussalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan momentum kadar pemulihan ekonomi negara diunjurkan terus meningkat berikutan pembukaan semula ekonomi dan sempadan antarabangsa. Pertumbuhan suku ketiga tahun 2022 ini adalah berikutan peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.6% yang didorong oleh peningkatan dalam beberapa subsektor. Walau bagaimanapun, sektor minyak dan gas pula mencatatkan penurunan pada kadar 2.7% disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah. Manakala Pusat Kajian Strategik dan Dasar atau Center for Strategic and Policy Studies ataupun CSPS melalui laporan Brunei Economic Outlook 2023 telah pun menunjukkan ekonomi negara akan berkembang pada kadar 2.6% bagi tahun 2023. CSPS juga menunjukkan inflasi negara akan menurun kepada kadar 2.5% bagi tahun 2023 setelah mencatatkan kadar 3.7% pada tahun 2022, iaitu kadar inflasi yang tertinggi sejak tahun 1995. Di samping itu, pihak IMF, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO dan Asian Development Bank atau ADB telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2023, iaitu masing-masing pada kadar 3.3%, 3% dan 3.6%. Mengenai kedudukan fiskal kerajaan bagi tahun keuangan 2021-2022, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan, kutipan hasil pendapatan kerajaan meningkat sebanyak 132.5% kepada 4.77 bilion berbanding tahun keuangan 2020-2021. Berikutan kenaikan harga minyak dunia
pada tahun 2021 yang secara purata berada di paras melebihi $70 Amerika setong. Pada masa yang sama, perbelanjaan sebenar kerajaan juga telah meningkat 9.2% kepada 5.78 bilion berbanding tahun keuangan 2020-2021. Yang berhormat turut menyentuh, kerajaan telah merekodkan defisit berjumlah 1.01 bilion bagi tahun kewangan 2021-2022. Dari segi kedudukan fiskal kerajaan yang dikemas kini bagi tahun kewangan 2022-2023 pula, alhamdulillah, berikutan dengan kenaikan harga minyak dunia, unjuran hasil pendapatan kerajaan bagi tahun kewangan 2022-2023 adalah dikemas kini kepada 6 bilion ringgit Brunei. Manakala perbelanjaan kerajaan bagi tahun kewangan 2022-2023 adalah diunjurkan berjumlah 5.9 bilion berbanding dengan 5.7 bilion yang telah diperuntukkan pada tahun kewangan 2022-2023. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Lebih 100 tenaga pengajar yang mengikuti program induksi Kementerian Pendidikan menerima sijil. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerusi Fakulti Bahasa Arab mengadakan Mahrajan Bahasa Arab Sedunia 2022 pada Disember tahun lalu hingga 6 Mac lalu. Sehubungan itu, diadakan majlis penghargaan dan penyampaian hadiah Mahrajan Bahasa Arab. Hadir Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam. Beberapa pertandingan diadakan sepanjang Mahrajan Bahasa Arab berlangsung, antaranya pertandingan pidato, pertandingan video kreatif, pertandingan bicara berirama dan pertandingan mengeja bagi para pelajar yang bukan aliran bahasa Arab. Hari Bahasa Arab Sedunia diraikan pada setiap 18 Disember bermula pada tahun 2012. Kelab Fikrah Fakulti Usuluddin Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB petang tadi mengungkayahkan program perkhidmatan Ukhuwah Islamiyah. Program selama 2 hari di Rumah Kegiatan Agama Kampung Berpuluh itu bertujuan untuk memperkenalkan Kupu SB sebagai sebuah kolej universiti yang menumpukan perguruan agama sebagai bidang utama di negara Brunei Darussalam. Hadir Dr. Haji Adenan bin Haji Besar Rais Kupu SB. Pengisian program antaranya ceramah khas mengenai kedatangan bulan Ramadan serta persiapan menghadapi bulan Ramadan termasuk mengulang kaji fikih Asyam iaitu hukum hakam berkaitan dengan ibadah puasa. Beberapa aktiviti juga akan diadakan sepanjang program berkenaan termasuk klinik wudu dan bacaan Al-Fatihah, ceramah motivasi berunsurkan syiar Islam serta kegiatan khidmat masyarakat bersama dengan penduduk kampung.
Program merupakan satu wadah untuk mengenanai konsep amar makruf nahi munkar dan sikap tolong-menolong ke arah kebajikan dan ketakwaan. Kalau siap, Ratu Negeri siap. Ini siap. 120 tenaga pengajar baharu telah menamatkan program induksi yang diadakan selama 5 hari. Majlis penutupan dan penyampaian sijil berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dayang Masdiah binti Awang Haji Tuah, pemangku pengarah Jabatan Pengurusan Pendidikan Kementerian Pendidikan, dalam ucapannya menjelaskan beberapa inisiatif Kementerian Pendidikan yang diperkenalkan semasa program tersebut, antaranya Literasi and Numeracy Coaching Program, diharap dapat memberikan sedikit gambaran mengenai usaha kementerian berkenaan dalam menyokong dan memenuhi keperluan pembelajaran pelajar. Penyampaian sijil kepada peserta program disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setia Usaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Bangunan baharu Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong yang terletak di Kampung Batu Apoi di arah Temburong telah mula digunakan oleh warga sekolah bermula 1 Mac 2023. Bangunan tersebut menggantikan bangunan Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar yang asal yang telah dibina sekitar tahun 1984 dan mula digunakan pada tahun 1986. Bangunan baru ini menempatkan 714 orang pelajar, 80 orang tenaga pengajar dan 16 orang tenaga sokongan dengan pelbagai kemudahan disediakan, antaranya blok perpustakaan dan blok surau. Projek pembinaan semula itu adalah selaras dengan rancangan jangka panjang dan hasrat Kementerian Pendidikan untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang lebih kondusif dan berkualiti melalui Pelan Rancangan Kemajuan Negara ke-11. Alhamdulillah, dengan adanya sekolah baru ini, bangunan baru ini akan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih sihat, menggalakkan pelajar untuk menumpukan perhatian dan mengambil bahagian dalam pembelajaran dan seterusnya merangsang minat dan semangat mereka untuk terus belajar. Beberapa orang guru dan pelajar juga menzahirkan rasa syukur dan berharap dengan adanya bangunan baru tersebut akan dapat membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran. Dengan adanya fasiliti-fasiliti yang ada pada masa ini, diharap akan menyumbang kepada peningkatan aktiviti-aktiviti dan juga pembelajaran yang ada di sini untuk mencapai visi sekolah menengah Sultan Hassan. Diharapkan di sekolah baru ini akan memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan suasana yang classroom yang kondusif dan juga guru-guru dan murid-murid selesa dengan tapak baru ini dan juga guru-guru dapat melaksanakan the 21st century learning skills. Bangunan baru ini sangat-sangat membantu kami sebagai seorang pelajar, terutamanya dalam banyak pelajaran, terutamanya contoh dalam lab science. Ada banyak peralatan-peralatan sains yang kami jarang temui di sekolah kampus lama. Mestinya bersyukur dan berterima kasih atas usaha pihak sekolah. Saya juga berasa gembira kerana berkesempatan bersekolah di sini kerana tahun ini merupakan tahun penamat saya untuk menduduki O-level. Seorang lelaki penduduk tetap didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Nur Azman bin Abdullah alias Tonis anak Nopet berumur 66 tahun mengaku bersalah memiliki 21 paket rokok pelbagai jenis. Tertuduh dikenakan denda RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Sementara semua barang terlibat dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Pasukan polis di Raja Brunei sedang mengesan 2 pekerja perempuan warga negara Indonesia lari daripada majikan.
Sebarang maklumat mengenai Dewi Natalia berumur 34 tahun yang memegang nombor pasport C8396097 dan Wiwin Winarni berumur 39 tahun dengan nombor pasport C9306560 menghubungi talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Sangan bola sepak Liga Super Brunei diteruskan lagi dengan beberapa perlawanan bagi pusingan pertama. IKLS MB5 FC berjersi hijau kuning berjaya menundukkan Jerudong FC dengan keputusan 3-1. Perlawanan diadakan di Padang FABD Brakas. Di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah pula, Balkis FC kecundang kepada aksi bersatu 1-2. Meskipun Balkis lebih awal mendahului jaringan seawal minit keempat, namun kedudukan tersebut tidak kekal lama apabila aksi bersatu berjaya menjaringkan 2 gol. Sementara dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Kompleks Sukan Brakas, Kota Ranger menang ke atas BSRCFC 1-0. Kota Ranger berjersi kuning menguasai permainan apabila berjaya menjaringkan gol tunggal sekaligus mengutip 3 mata penuh.